pondok itu dan pondok-pondok di sekitar Kelantan dan Pantani. Dan akhirnya beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang sarjana muda usuluddin. Semasa di Mesir, beliau aktif menggerakkan pengajian pondok di Mesir yang diasaskan oleh Tuan Guru Baba Muhammad Qulubi Al-Firasi di zaman Tuan Guru Muhammad Adnan Abdul Wahab Al-Fatani. Beliau pernah menyertai program reality TV Astro Oasis Pencetus Ummah dan dinobatkan naib juara Pencetus Ummah musim kedua. Kemudian seterusnya pernah diumum sebagai PU pilihan radio sinar sebanyak 2 kali. Sekarang beliau bersama para sahabatnya berkreat cergas dalam memperkasakan pengajian kitab pondok di tanah air ini, sehingga dengan izinnya Allah telah berdiri sebuah tempat yang diberi nama Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah sebagai sebuah tempat pengajian pondok yang diberi nama Pondok Rumi Sufi Jawi yang terletak di Jalan Pekaka Seksyen 8 Kota Damansara bersebelahan dengan kediaman beliau sekarang. Saya rasa pondok ni masih lagi dalam peringkat pembinaan, Ustaz. Ya. Jadi jawatan beliau sekarang, tugas rasmi beliau sekarang ialah mudir Pondok Rumi Sufi Jawi Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah yang telah diletak di Sungai Buloh. Pondok yang tidak mengenakan yuran untuk pelajar. Bahkan beliau sendiri mencarikan dana keuangan untuk menanggung pelajar seramai 24 orang. Ini jadi data yang saya dapat. Tahun bila tak tahulah, dah bertambah. Mesti nanti Ustaz pun cerita. Dilantik menjadi Ketua Penerangan Dakwah Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia. Ya, Nahdlatul Ulama satu pertubuhan yang memperjuangkan, memperkasakan satu pertubuhan yang memperkasakan apa yang kita panggil sebagai apa saya nak kata tadi, tak ingat. Tapi nanti Ustaz saya ceritalah yang Nahdlatul Ulama ni apa. Ya. Beliau dilantik salah seorang pakar rujuk bagi kes keganasan di bawah Atas Sosma oleh Kementerian Dalam Negeri dan PDRM. Pada tahun 2018 dilantik sebagai Timbalan Tanfiziyah Pertubuhan Nahdlatul Ulama Kuala Lumpur dan Selangor. Pada tahun 2019 dilantik menjadi Ketua Tanfiziyah Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia. Ini sebahagian berita ringkas tentang beliau. Jadi mungkin di kalangan kita ni ada hasrat berniat untuk berwakaf. Kalau tak salah saya masih lagi dibuka wakaf pembelian dan pembinaan Pondok Rumi Sufi Jawi. Nanti kita boleh dapatkan maklumat lanjut tentang wakaf berkenaan. Ya. Jadi tanpa berdengar lagi, kita menyebut Tuan Guru kita Syekh Ahmad Faiz Hafizuddin bin Rasid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh tauladan yang baik jika kalian benar-benar beriman dan mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala hari akhirat kelak, dan menyebut dan mengingati Allah sebagai mengingati yang banyak dan menyebut yang banyak. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita duduk di dalam bulan Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang penuh dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja seluruh dunia ini menyambut hari Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menzahir kegembiraan dalam jiwa dengan kewujudan Sayyidil Wujud, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala juga dalam Quran, qul katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi wa bi rahmatih, dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekurniaan Allah dan rahmat Allah taala ini banyak. Nah, ada banyak-banyak kurniaan Allah taala, yang paling agung dan paling istimewa sekali ialah diberi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhu. Sesungguhnya telah mengurnia nikmat yang paling agung. Perkataan manna ini tidak digunakan melainkan perkara yang paling agung, paling hebat, yaitu Allah berikan nikmat yang paling agung di atas orang mukmin, dibangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah taala yang paling agung ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat untuk semesta alam. Bah Nabi kita Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam mengaku, innama ana rahmatul muhdah, sesungguhnya aku ini ialah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewanya tidak seperti umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Kerana umat Nabi dulu apabila mengerja perkara-perkara yang derhaka dengan Allah Ta'ala, maka lambat banget saja dihapuskan oleh Allah dengan bala-bala yang sangat besar sekaligus, lembu mari habis terjelbu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditangguhkan. Kenapa? Wa anta fihim, kerana engkau tu sudah dibangkit pada mereka. Maka rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya tertentu kepada kita yang sudah menyambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di ayat lain Allah Taala firman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia. Ini orang panggil khususiyah. Setengah daripada khususiyah, kalau yang ketentuan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan Nabi itu untuk sekalian manusia. Tidak terbatas dengan kabilah, kaum, bangsa atau negara-negara tertentu, tidak. Adapun nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain itu diutuskan untuk kaum-kaum tertentu.
seperti Nabi Ibrahim, untuk kaum Ibrani contohnya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel dan kaum Qibti, untuk kaum-kaum tertentu. Sehingga kalau kita baca dalam kitabnya, ulama kata, kalaulah kita ni hidup zaman Nabi Musa alaihissalam, kemudian sampai seruan Nabi Musa, untuk kita ni beriman kepada Allah. Sedangkan Nabi Musa tu tidak diutuskan untuk kita Bani Melayu, Bani Jawi, maka tak ada kewajipan kita ni nak beriman dengan Nabi Musa. Allah, kenapa? Karena itu ketentuan kepada kaum-kaumnya sendiri. Itu dia akan satu khil, satu pendapat ulama. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk Arab. Nabi Yuna Muhammadun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan diutus hanya lil Arabi faqat, bukan untuk orang Arab saja. Lil Arabi wal Ajami, untuk orang Arab dan selain daripada Arab. Selain daripada Arab, masuklah kau Melayu, Cina, Sia, Boya, Amerika, mana, negro mana pun, masuk lebih. Untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum Musawiyah, ini satu daripada mazhab Yahudi, mereka ni mengakui nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya untuk orang Arab saja. Dia panggil mazhab Musawiyah. Mazhab Musawiyah ni di kalangan Yahudi yang mengakui, mengiktiraf, mengakui, ikrar Nabi Muhammad tu Nabi, tapi untuk orang Arab saja. Untuk mazhab Musawiyah ni, kata ulama, apabila dia nak masuk Islam, dia kena tambah lagi Muhammadur Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah lil Arabi wal Ajami. Kena tambah itu. Pasal pegangnya dia di dalam agama bahasa Musawiyah ni, Nabi Muhammad Nabi dah, tapi hanya untuk orang Arab saja, tidak pada selain Arab. Maka bila dia nak masuk Islam, ulama meletak syarat untuk mereka ni kena tambah lagi Muhammad Rasulullah lil Arabi wal Ajami. Aku bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah untuk orang Arab dan orang Ajam. Baru sah Islamnya. Sama tahap tu. Macam kita ni tak apalah, tak ada agama untuk nenek moyang dulu, gapo tak tahu. Hindu ada, Buddha ada, agama apa, nyembah semangat Allah pun ada. Semangat Allah dia panggil Ini nak menunjuk kata bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa lebih daripada nabi-nabi lain. Hingga ada satu ilmu daripada 5 ilmu yang kalau kita nak menambah kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ilmu khasaisun nabawiyah, ilmu tentang khususiyah yang dikhususkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama seperti nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib atas kita iktikad dalam hati, pegang dalam kemah dalam hati, jazam, putus. Apanya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluk alal itlaq. Selebih-lebih makhluk Allah Ta'ala di atas itlaq, tanpa banding, itu maksud, tanpa kait. Kayak gitu. Kita ni kalau mulia pun ada bandingnya. YB tu mulia lah pada kita, tapi dia dengan esko, hebat esko lagi. Esko dengan ketua menteri besar, hebat ketua menteri besar lagi. Menteri besar dengan menteri pusat, hebat dia lagi. Dia dengan Perdana Menteri, hebat Perdana Menteri lagi. Perdana Menteri dengan yang di Pertuan Agong, hebat Pertuan Agong lagi. Lebih dia lagi.
Kayak gitu. Jadi lebih-lebih manusia lain itu semuanya bil qaid, dengan banding. Nabi Muhammad bila qaidin alal itlaq. Kalau banding apa? Banding apa? Dengan Arsyur Rahman, mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan syurga, dengan neraka, dengan luh, dengan mahfuz, dengan qalam, dengan apa saja makhluk Allah, Nabi Muhammad lah yang paling afdal. Wajib kita etika itu. Kalau kita etika ada lagi makhluk Allah yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa besar gitu. Apalagi kalau Nabi Muhammad tu kita kata tak ada kelebihan apa-apa, murtad kafir gitu. Nah, tidak mengakui kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia biasa, ya mati tak ada apa, pos meng gitu. Jangan cakap itu. Nah, Nabi Muhammad bukan pos meng dah. Saya mau doa atas Nabi Muhammad supaya pos meng. Pos meng di Pulau Pinang Bukit Murtajam ni, bila mai atas surat rumah kita pergi tanya nama dia gapo. Ada gitu kan? Pos meng mai atas surat pergi tanya nama gapo awal. Beng gapo, beranak mana mula. Muk nama gapo. Nah, nyamaki ke pos meng. Kok ceritanya banyak. Ambil surat masuk dalam rumah lah kita kayak gitu. Bahasa pos meng ni gitu je, tugas di atas surat lek. Nabi Muhammad kok kayak gitu, pos meng kok atas surat lek itu. Nah. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ini tidak wujud kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Kebanyakan ulama-ulama kita ni percaya ataupun berpeganglah dengan awal kejadian makhluk ialah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak ada masalah apa kita nak pegang dengan nur Muhammad pun boleh, dengan arash pun boleh, dengan air pun boleh. Tu dia panggil furu'ul aqaid, cabai saja, bukan orang panggil usulul aqaid, bukan usul. Karena dalam buku kita tidak akan ditanya oleh muka nakir apa makhluk yang pertama, tak ada soalan lagi. Nah, jadi nak pegang dengan kapu, pegang je lah. Tak rasa akidah. Cuma cara pegang tu biar kena betul. Kalau berpegang dengan awal makhluk ialah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya yang dimaksud ialah cahaya maknawi. Lagi pula wa minhu khuliqal asya', dan daripada nur tadi itu dijadikan segala sesuatu. Min tu dia panggil min li ta'lilil hikmah. Bukan min lil ma'khuz, bukan ambil daripada cahaya nur Muhammad tu buat langit, ambil cahaya nur Muhammad buat bumi, ambil cahaya nur Muhammad buat manusia, buat jin, buat lembu rubah, itik gajah iman. Lepas tu anjing babi nur Muhammad juga apa? Ini banyak ni orang kita salah faham. Nah, hidup ke Nur Muhammad tu dia ni Nur Muhammad ni kulit dia ni daripada Nur Muhammad. Dak lah. Nah, antum min Adam wa Adam min turab. Nah, kalian daripada tu Adam dan tu Adam tu daripada tanah. Jadi bukan orang panggil tu ambil Nur Muhammad buat tu bukan. Nah, patu min situ apa? Min li ta'lilil hikmah. Yakni dari kerana nur Nabi Muhammad itulah dijadikan segala sesuatu. Dan ini mutabaqah dengan hadis yang lain. Seumpama hadis yang diriwayat oleh Ibnu Asakir, Imam Al-Baihaqi dalam Dalailin Nubuwah. Apanya? Kata Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala firman kepada Nabi Muhammad, khalaqtud dunya wa ahlaha liyu'arrifahu maqamaka wa manzilataka indi. Sesungguhnya aku jadikan khalaqtud dunya wa ahla, aku buat bumi dan penduduk bumi ni liyu'arrifahu maqamaka, supaya mereka tu kenal kedudukan engkau, tahu kedudukan engkau hai Nabi Muhammad indi di sisi aku. Dan memang betul muafakat dengan hadis yang sahihnya, akhirat esok seluruh manusia tu meminta syafaat ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan kamu akan membangkitkan kamu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam yang terpuji, pada kedudukan yang terpuji. Yakni apa? Syafaatul uzma. Kayak gitu.
Nabi-nabi lain semua tak berani. Bila diminta oleh ru'asa'un nas, ketua-ketua manusia, jumpa dengan tu ada, itu ada, kalian, engkau, kami ni anak-anak belaka, engkau ni ialah bapa kami, tolonglah syafaat kami kepada Tuhan engkau. Itu ada, tak ada kata aku tak berani, idhabu ila gigi Nabi lain. Nafsi-nafsi hari ni cara diri masing-masing. Kayak gitu. Jangan kayak kita, Nabi-Nabi pun tak berani. Dan memang hari itu hari huru-hara. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari tersebut hari huru-hara, lagi anak daripada bapak lagi daripada mak, lagi pada anak. Suami lagi daripada isteri, isteri lagi daripada suami. Tak kenal masing-masing, sahabat sahabat tak kenal. Masing-masing terkaya daripada bicara urusan lain. Masing-masing aku macam mana. Dengan berbagai hal ahwal yang Tuhan jadi ke ada jalan dalam anak nerak ngaku ada macam-macam hak syaqawah. Hak saadah pun hebat. Daripada Bukit Mertajat, kubur dia, tempat dia bakit, straight kepada mahsyar tu, minyak jalan raya highway untuk dia sore. Daripada Mah Kasturi, tak ada siapa dia boleh tupai. Dengan kenderaan yang laju, kenderaan tu tak kira lah. Kalau dia buat gerbel dengan ikhlas ke, dia buat masjid, madrasah dengan ikhlas ke, atas apa ke, pada mahsyar. Dan semua manusia imma ahlus sa'adah wa imma ahlus syaqawah, sama ada ahli syurga, ahli neraka, semuanya tak sabar nak masuk syurga, nak masuk neraka. Kayak gitu. Tu ahli syurga, cepatlah ya Allah, sedap ni nak dapat syurga ni. Ahli neraka pun, ya Allah, teruk dah kami atas pada mahsyar ni, gelegok kalau untuk matahari atas kepala. Tak tahu dah berenang dalam danau ni, ya Allah. Kalaupun neraka je lah, ya Allah, cepat-cepatlah. Lalu Tuhan sejak jemu ru'asa'un nas, ketua-ketua manusia baru terfikir kata, kita ni tak boleh direct, Tuhan tak dengar. Tuhan tak dengar, Tuhan tak cara, Tuhan maha mendengar. Tuhan tak cara, Tuhan tak ingat. Kukuk mana kena cari perantara, siapa wasilah, para nabi, para rasul. Jumpa tu ada suruh pergi ke nabi lain. Jumpa Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua jawab sama saja. Hinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata manusia tiga tu? Ini lafaz ni muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslimun. Meriwayat akan dia oleh Bukhari dan Muslim. Sepakat. Apa kata manusia? Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah di mana kita minta syafaat dengan Rasulullah? Kayak gitu. Yang ada qasidah kan? Isfa' lana ya habibana. Gitu. Syafaatkan kami wahai kekasih kami. Setengah-setengah orang syirik dia benar. Jangan minta syafaat dengan Rasulullah, syirik itu. Minta syafaat dengan Allah. Sudah. You nampak bodoh ya tak ada. Minta syafaat dengan Allah dia. Dia dah babak syirik tu kalau dia reti kan. Pasal apa? Pasal syafaat itu artinya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Itu mana syafaat? Artinya bila kita kata isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami wahai Rasulullah, artinya ya Rasulullah, mintakan kebaikan daripada Allah untuk kami sebagai umat ini. Betul tak? Kalau minta syafaat dengan Allah, ya Allah syafaatkan kami, artinya apa? Ya Allah, mintakan kebaikan daripada Tuhan yang lain untuk kami.
Tidak kata bapak syirik ya bagi. Ada lagi selain daripada Allah yang boleh bagi kebaikan, manfaat, mudarat? Tak ada. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekah, memberi kesan pada manfaat dan mudarat itu tidak adalah dia melainkan hanya untuk Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba. Kayak gitu. Ini bahaya. Buat-buat lah dia cakap lebih kurang. Nak marah ke orang buat maklum, cakap lebih kurang tak khabar, cedera pada akidahnya. Tu banyak. Dalam Facebook mari dia kata kita ni tidak diajar dalam Islam untuk puja tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat tu kononnya. Yang nak marah kau duduk sambung maulud ni lah, duduk marhaban bersaji sana sini. Jadi dia panah tak tahu. Kalau setan banyak dah tubuh dia. Tak boleh orang duduk selawat ke Nabi, orang duduk ingat ke Nabi. Jadi nak marah pula dia. Tapi kalau buat forum untuk mengenal syekh kami. Syekh dia ada di Kuala Lumpur, ada program 12 Rabiul Awal pula tu program dia. Apa? Mengenal syekh dia. Boleh pula. Tapi kalau Nabi tak boleh buat dia panah lah. Islam tidak mengajar kita memuja tubuh badan Nabi. Aduh. Siapa ia hajar kecil itu? Kalau orang mengaji ilmu syama'ilur rasul, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia bertemu banyak hadis-hadis sahabat-sahabat Nabi dicerita tentang tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya Nabi begini, telinganya Nabi begini, rambutnya Nabi ada beberapa peringkat panjangnya, limah, wafrah, jummah. Uban Nabi ketika mana Nabi intiqal ila rafiqil a'la itu tidak melebihi daripada 10. Kau lihat tadi. Tidak melebihi daripada 10 helai. Tak ambil berat tu sahabat tentang Nabi, tubuh Nabi. Ibu-ibu kita ada di belakang. Boleh bilang tak berapa helai uban di kepala suami masing-masing? Boleh? Dia pun tak tahu. Bini sendiri pun tak tahu berapa helai uban untuk lelaki. Padahal hidup batang macam gitu. Yang tu kilo. Padahal laki bini dah tu. Begitu tahu ada berapa lau betul laki gitu. Sahabat Nabi tak ada. Sehingga orang orientalis, orang kafir pun akui, tak ada satu orang tokoh yang mana diambil berat oleh teman-temannya seumpama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air peluhnya ditada untuk mengambil berkat tabarruk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disuruh oleh ibundanya Ummu Sulaim. Darahnya dia minum oleh sahabat, darah bekas Nabi. Berat cakap gitu. Jadi seolah-olah tubuh Nabi Muhammad tu tak berapa nilainya gitu. Jaga-jaga gitu. Ini orang yang cakap seperti ini tidak ataupun qalilul ma'rifat, sedikit kenal dia dengan Nabi SAW. Bila sedikit kenal Nabi, qalilul mahabbah, sedikit cinta kasih dia ke Nabi SAW. Bila sedikit cinta kasih ke Nabi, bagaimana nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita duk kalau ikut Nabi, ikut nama ni. Marah ke apa lah ni? Kita duk cara nak ikut Nabi, tajuk ini mengikut tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya,
dan kepimpinannya. Tajuk dia bukan tu dah. Nak ikut mana kalau tak ada kasih Nabi? Boleh ikut ke kalau tak kasih? Anak dara kita tu dah kasih kau bangla agak. Tak kira lah tok dia, pok dia lagi. Janganlah cari orang lain lah. Apa kita kurang. Tok orang Melayu nak nikah dengan bangla. Adik kasih kau bangla ni dah ni. Nyai ikut bangla apa kau golok mana akak nikah. Dah kasih semata ni. Al-hubbu. Cinta tu yang buta kan? Kayak gitu. Pas kita duk cakap nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas kalau kita tak ada kasih Nabi, sedikit kasih Nabi, lagu mana kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita nak ikut, pastilah kita nak ikut, kita kena kasih. Nak kasih, kita kena kenal. Nah, maka sebab tu fardu ain kita kena kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu akidah, dalam ilmu usuluddin tu, dalam bab qismu tsani an-nabawiyyah, ar-risalah atau nubuwah, itu sudah ada dah ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fardu ainin, dipanggil ma'rifatu ammah, makrifat secara umum. Maka bila makrifat secara umum ni, mahabbah pun umum. Cinta pun umum. Cinta umum ni cinta fardu ain je lah. Artinya bila orang tanya, dia mau cinta ke tak ke Nabi? Kena jawab cinta. Kena jawab lagu tu. Saya cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah semaya jelas-jelas pun kena jawab dulu, saya cinta ke Nabi. Kalau jawab saya tak cinta, habislah, tak ada apa-apa. Setara Sayyidina Umar tu cerita ke Nabi. Inni la ahabbu ilayya dalam hadis Sayyidina Umar kata bahwasanya engkau ahabbu ilayya min nafsi baina jambaika. Sesungguhnya engkau ni aku cinta lebih lebih daripada sekalian manusia, illa min nafsi baina jambai, melainkan diaku sendiri ya Rasulullah. Rasulullah kata, la takunu mu'minan hasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi innaka la tukhlifu. Baik. Sayyidina Umarnya satu hari dia kata, anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya. Nah, engkau wahai Rasulullah ialah orang yang paling aku cintai lebih daripada tiap-tiap sesuatu melainkan diri aku sendiri. Nah, kayak gitu. Lalu Nabi kritik. Nabi kata, la takunu mu'minan ya Umar. Engkau tidak benar-benar sempurna iman wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika allati baina jambayka. Melainkan aku ni lebih yang engkau cintai daripada diri engkau sendiri tu. Barulah Sayyidina Umar kata, "Hey ya Rasulullah, walladhi demi Allah yang telah menurunkan anzalal kitab ilaika ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Engkaulah paling aku cintai lebih daripada diri aku sendiri ya Rasulullah." Baru Sayyidina Umar kata, "Al-ana ya Umar." Nah, kamu la imanuka. Fi riwayatin tamma imanuka. Nah, sekarang lah wahai Umar, baru sempurna iman engkau. Yang ini apa? Mahabbah khosoh, cinta yang secara khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak dipadakan dengan hanya fardu ain dalam ilmu akidah saja. Kalau kita nak meraih mahabbah khosoh, mesti kita kena tuntut juga makrifah yang khas. Jadi ditambah lagi ngaji ilmu sirah an-nabawiyah, ilmu syama'ilul muhammadiyah, ilmu khasaisun nabawiyah, ilmu dalailun nubuwah, gitu. Supaya ziyadatul ma'rifah tadullu ala ziyadatil mahabbah. Bertambah kenal itu menunjukkan di atas bertambahnya cinta. Nah, banyak orang yang tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah ada cakap lebih kurang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masa beranak mula tak ada kelebihan apa-apa. Seperti budak-budak Muhammad kapun tu kapun ni beranak, cakap lebih kurang tu bang. Tak kenal qadar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ngaji khasaisun nabawiyah, tak ngaji dalailun nubuwah. Nah, padahalnya banyak hadis-hadis menceritakan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah. Bila lagi engkau tu jadi nabi wahai Rasulullah? Jawab Nabi, kuntu nabiyyan. Aku sudah jadi nabi dah. Wa adamu bainar ruhi wal jasad wa adamu bainad dini wal ma'. Padahal Adam di antara ruh dengan jasad, di antara tanah dengan air. Nah, jadi Nabi Muhammad ni pertama-tama sekali basyarun ya basyar, tapi la kal basyari, tidak seperti manusia biasa. Itu dulu kena ada dalam perut kita. Nabi Muhammad manusia, ya manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Nah, manusia yang luar biasa. Maka kerana itu nak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tak mungkin kita dapat contohi dengan sepenuh, sesempurnanya, tak mungkin. Maka kerana itu adalah qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang baik. Karena kalian tak mungkin boleh ikut seluruhnya. Ada ikutan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatnya untuk mendapat balasan baik daripada Allah, maka kita tu dikatakan mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi sunnah yang diwajib kita ikut tu ialah pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang sebut, bila sebut kata ikut Nabi ni, orang duk terbayar sugi. Ada orang kocek dia, serban, jubah, janggut, makan roti, buah kemur, ada ni, makan kambing. Orang duk terbayar tu sunnahnya. Nah, waktu tu sunnah jibiliyah, kayak gitu. Sunnah jibiliyah, mana sunnah tabiat. Bukan makna kita tak payah ikut pun tak. Maksudnya kalau kita ikut pakai jubah, pakai gamis, pakai serba, taruh janggut, nah, pakai bulu gigi guna kayu Arab, kerana ikut Rasulullah, maka itu plus kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa jibiliyah. Sahabat-sahabat dulu seumpama Abdullah bin Umar, nah, ikut sampai kepada sunnah jibiliyah. Nah, tapi bukan itu maksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituntut kita ikut. Nah, bukan berserban, berjubah, bergamis, tetapi hatinya hitam, mukanya masam, nah, lidahnya kotor. Nah, maka orang tak panggil jubah, gamis, serban, janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jubah, gamis, serban Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Kayak gitu. Abu Lahab, Abu Jahal dulu jubah ke, gamis ke? Dan Abu Lahab, Abu Jahal tak pernah pakai baju Melayu. Nah, betul tak? Tak pernah pakai baju Melayu. Nah, seluar jeans tak pernah pakai. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal pakai gamis, pakai surban, pakai. Tapi apa yang membezakan jubah serban gamis Nabi Muhammad dengan jubah serban gamis Abu Lahab, Abu Jahal? Bezanya tadi, muka Abu Lahab, Abu Jahal keruh, masam, bengih, hatinya hitam, kotor, lidahnya penuh dengan caci maki, kayak gitu. Nah, maka kita nak ikut jubah serban Abu Lahab, jubah serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dituntut untuk kita ikut tu ialah innaka la'ala khuluqin azim. Bu'istu diutami makarimal akhlak. Inni inni ab'atsu rahmatan wala ub'atsu 'adzaban atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni diutus untuk rahmat, bukan diutus untuk azab, bukan. Maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sangat menghindari caci maki, sangat. Nah, laisal mu'minuna bil ta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Bukan orang mukmin yang sempurna imannya mereka yang gemar mencaci maki, mengeluarkan perkataan yang keji dan menyakiti sesama saudara. Tidak. Macam gitu. Kita kadang-kadang pakai serupa, pakai jubah, mulut maki hama orang. Nah, berdeki dengan saudara sendiri. Nah, caci orang tu, fitnah orang ni, umpat orang tu, umpat orang ni. Nah, sambil duk ngopak di kedai kopi tu luruk janggut. Luruk janggut, ikut sunnahnya je. Ya bos deh kalau tok guru tak ada janggut. Ya serabut kalau tok guru tak ada janggut lah. Nah, janggut serban itu sunnah jibiliyah. Gitu. Kalau kita simpan janggut nak ikut saranan Nabi SAW, dapat pahala. Nah, tapi kalau janggut saja panjang, mulut kita penuh dengan mengumpat keji, itu bukan ikut benar-benar saranan Rasulullah SAW. Janggut tu hanya untuk membezakan pengenalan diri di kalangan agama-agama di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi tu tak ada IC, gitu. Zaman Nabi tu tak ada IC. Pengenalan diri orang tu dengan agamanya pada wajahnya. Nah, kalau orang Yahudi kebiasaannya mencukur misai, memanjangkan janggut. Jadi kalau jumpa hak misai tak ada, janggut panjang, Yahudi ni, gitu. Zaman ni tak ada gitu. Kamu jumpa orang tu Yahudi dulu. Jangan. Bukan situ dah sekarang. Pengenalan diri ni dia IC dah lah ni. Nah,
Kalau cukur janggut, misainya lebat, nak macam potato, Mr. Potato tu, KFC kau. Nah, tu Kristian, Nasrani. Itu nama dia. Maka Rasulullah kata khaliful Yahud wan Nasara. Menyalahi olehmu akan Yahudi dan Nasara. Mana? Yakni janggutnya disimpan segenggam, bawah pada segenggam dipotong rapi, dan misainya dinipis, dirapikan. Tu. Jadi bila jumpa, ini agama apa ni? Kan ada agama baru. Tu. Biasanya jumpa ni Yahudi, pasal janggut panjang, misal cukup. Ini Nasrani, pasal misal panjang, janggut cukup. Ini janggut ada segenggam. Nah, misalnya nipis, ini agama apa ni? Gitu. Agama Islam. Ada agama baru. Apa tu agama Islam? Itu dulu. Sekarang bukan situ dah pengenalan dirinya. Di IC. Di IC. Muka Cina boleh makan pukul 12 tengah hari, boleh puasa kena makan. Relax. Padahal agama Islam tu. Ini tengok IC. Saya Cina, saya bukan Melayu punya lah. Nak makan Melayu cuma tengok IC. Tengok Islam. Aku jabat kamu. Kayak gitu. Pengenalan diri itu di IC dalam ni, bukan di muka, di wajah dah. Kita zaman lah ni kalau turun di Amerika, pakai baju cakor kering, tali pinggir cakor, baju seluar jeans. Orang tahu kita orang Melayu. Tak tahu. Bukan macam hang tua mula pakai tengkolok, pakai dulu pengenalan tu pada wajah, pada budaya pakaiannya. Sekarang kita lebih Amerika daripada orang Amerika. Hilang budaya Melayu kayak gitu. Jadi orang panggil apa? Perubahan zaman. Cuma kalau kita taruh janggut, pakai serban, pakai gomis, pakai jubah, pakai tukar, pakai buruh gigi guna kayu sugi arak, letak niatnya apa? Nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Tapi bukan hanya tu. Bukan hanya tu. Yang terpentingnya ialah akidah Nabi, syariat Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencontohi Nabi itu tidak hanya pada akhlaknya saja. Walaupun tajuknya akhlak, tapi supaya kita sedar bahawasanya ikut Nabi hak wajib tu pada akidahnya. Akidah mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Mesti syariatnya syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh kerana kita bukan mujtahid, kita ni jom buat tahid. Makan bego. Maka kita kena ikut ulama mujtahid. Ikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Itu imam mazhabil arba'ah. Salah satu. Atau pak kalau kita mengaji pak tak apa, jangan campur aduk sudah. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kesempurnaan pada ikut Nabi itu pada akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Iya. Nabi Muhammad sangat agung akhlaknya. Satu hari Nabi berjalan, bawa 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah. 1 ekor unta merah ni sama dengan harga Ferrari sebuah. Bahkan sekarang lebih mahal daripada harga Ferrari lagi sebuah. Unta merah ni, bukan unta biasa-biasa dah. Kaya Nabi. Jalan jumpa seorang Yahudi. Yahudi tu tanya, "Hei Muhammad, unta merah siapa banyak-banyak ni? Duk ikut boy ada belakang." Rasul kata, "Apa mu tanya? Munak ke?" Yahudi kata, "Kalau munak ya munak." Rasulullah kata, 100 ekor unta ni hak mu belakang ambil. Terkejut dia. Kamu gogah ya Muhammad. Dah ambil. Kalau mu nak ambil tak ada apa-apa bagi aku. Melompat
Balik kampung heret 100 ekor unta merah. Penduduk kampung, marilah masuk agama Nabi Muhammad. Dia benar-benar Nabi seperti mana dicerita dalam Taurat. Tu boleh tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab kelebihan infak, sedekah dan sebagainya. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, masuk Islam orang kampung yang bertiga di Madinah. Jadi Madinah tu bukan semuanya orang Islam, Ansar Muhajirin saja, bukan. Madinah tu seperti kita Malaysia juga, pelbagai etnik, suku, kaum dan agamanya. Nah itu Rasulullah disunnahkan oleh Allah Ta'ala memimpin sebuah negara yang memang beragam kepelbagaian bangsa, suku, kaum, gitu. Nah, mengikut Rasulullah di dalam kepimpinan. Bagaimana Rasulullah di dalam kepimpinan, dalam memimpin sebuah negara? Rasulullah itu senantiasa mengedepankan persaudaraan. Agama ini ialah agama persaudaraan. Sama ada persaudaraan yang tertinggi ialah ukhuwah Islamiyah, saudara se-Islam. Sebab tu bila berhijrah ke Madinah, ke Yathrib, Nabi itu mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar, mendamaikan Aus dan Khazraj. Itu. Kenapa? Karena saudara se-Islam inilah maqam yang paling tinggi di dalam ukhuwah, di dalam persaudaraan. Maka itulah dikatakan Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Itu. Islam lebih tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu tak ada. Kita sekarang buat itu tak? Kita sekarang ni buat itu tak? Islam ya'lu wa la yu'la alaihi tak? Kita tu kalau jumpa saudara se-Islam tu, muka tu centung dulu. Jangan kata nak beri salam. Centung dulu. Tanya dulu parti kampung, ikut kumpulan mana. Bila jawab kata parti Cak Payung, yo ko, sama baru senyum. Sama parti tu baru senyum. Wah, parti Pak Cak Payung. Saya Cak Payung juga. Masya Allah, kita saudara. Kalau gitu parti yang lu wala yu'la alal parti. Itu kita buat lagi lah. Banyak-banyak kita buat dari sini. Kalau Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tak ada kira parti apa, asal ada saja ketandaan Islam, Assalamualaikum, kayak gitu. Senyum, muka manis, jaga dengan wajah. Tabassumu fi wajhi akhi ka sadaqah. Ya. Senyum pada wajah saudara kamu se-Islam itu sudah sedekah dah. Lagi pula memberi salam. Nah, Assalamualaikum. Senyum. Saudara se-Islam ni, adik-beradik hamba ni seagama. Kayak gitu. Kalau lain pada agama kita kena cekik lebih dekat. Gitu. Kalau jumpa orang kafir begini, masa muka gitu. Ya, bukan gitu juga. Jangan salah faham tu. Ada orang faham Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu ialah utusan Allah, dan yang bersama dengannya Nabi Muhammad di kalangan sahabat tu asyidda'u 'alal kuffar, bersangatan bengis dengan orang kafir atau orang kafir. Jadi dia pun duduk kedai kopi relax. Seokok dia senyum aja saya. Lalu cengcong lenteng long anak anda karupan. Muka gitu lalu. Kata pasal apa muka ni? Asyidda'u 'alal kuffar. Bengi dengan orang kafir. Woi, bukan gitu maksud dia. Bukan maksudnya gitu, bukan. Asyiddah walakum ai a'izza, bersangatan mulia di atas orang kafir. Orang kafir itu di zaman Nabi sangat kagum dengan sahabat-sahabat Nabi. Ya tak kagum apa? Rasulullah itu dibangkit di kalangan orang Arab jahiliyah, yang jahil, yang bodoh. Jahil tak jahil apa? Anak tina dia bunuh. Bapak dia mati, dia kahwin dengan mak dia sendiri. Daripada boleh orang jantan lain, biar aku nikah dengan mak aku sendiri. Tak jahil apa? Jahiliyah tak?
jahiliyah. Dalam kaum bangsa yang seperti itu kebodohannya, bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar dan membina peradaban tamadun. Nah, sahabat tu jadi hebat, dipandang mulia. Nah, orang kafir tu memandang mulia, memandang hebat. Ish, hebat. Dalam hati tu rasa kehebatan. Tapi ingat, dia tak nak tu kan apa? Karena menyombong, karena lawai. Padahal mengakui bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni betul, sungguh. Nah itu. Nah, maka adakah apabila bukan seugama dengan kita kena masai muka, kena bengi, kena telan, kena kenyik dia, nak bunuh, nak cekik, nak lepih kok? Bukan. Karena di sana Nabi kita ajarkan ukhuwah watoniyah, saudara setanah air. Mana? Di dalam piagam Wathiqah Madinah, di dalam perlembagaan Madinah, Nabi menetapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammadin. Ini ialah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muslimuna min Quraisy. Sesungguhnya orang Islam daripada bangsa Quraisy yang berhijrah. Wal muslimuna min Yathrib, dan orang Islam daripada Madinatul Munawwarah, asal penduduk pribumi Yathrib. Nah, wal Yahudi, dan orang-orang yang beragama Yahudi di kalangan Bani Israel. Ada Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan ada lagi banyak etnik-etnik Yahudi ni yang kecil-kecil lagi. Nah, walahiqa bihim, dan mereka yang bersama berhubung dengan mereka itu. Mana? Yakni di kalangan Nasrani Najran. Nah, orang-orang Arab yang belum masuk Islam pun ramai. Tapi syaratnya wajahada ma'ahum, bersungguh-sungguh mempertahankan Madinah bersama mereka itu. Kesepakatan. Maka Nabi kata innahum ummatun wahidatun min duninnas. Sesungguhnya mereka itu ialah satu ummah, satu nation, satu bangsa, selain daripada manusia-manusia yang duduk di negara-negara yang lain. Itu. Sebab itu Rasulullah marah Yahudi Khaybar. Apabila peperangan Khandaq, mereka tidak ikut serta untuk membantu mempertahankan negara. Kayak gitu. Selesai saja tentera Ahzab balik, kena halau dengan taufan riba. Rasulullah kata, mari kita pergi serang Khaybar, Yahudi Khaybar. Itu bukan kerana Yahudi lain tak nak serang. Kenapa? Karena membelok kepada negara. Itu. Maka diserang Yahudi Khaybar. Maka sebab itu agama yang diajar oleh Nabi tidak ada permusuhan kerana beza agama. Apalagi kalau beza bangsa, ada. Karena bangsa itu memang ketentuan Allah. Kita beranak Melayu mati Melayu, kita beranak Cina mati Cina, kita beranak Keling mati Keling. Tak boleh kita nak ubah bangsa kita. Itu ketentuan Allah tanpa ada hak untuk kita ikhtiar usaha. Tak ada. Kayak gitu. Kau boleh kita beranak Melayu duduk umur 40 berasa puas jadi Melayu. Nah, puas jadi Melayu. Betul? Jadi Korea pula. Boleh? Buat rambut kita, anyang saya, kecek ke Korea. Boleh? Boleh. Beranak Melayu mati Melayu, beranak Cina mati Cina, beranak Keling mati Keling. Kerana itu ketentuan Allah. Maka tak boleh kita buat musuh orang kerana beza bangsa. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ajaran Nabi Muhammad, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ay litahabbu. Hei nasio. Tu hai khitab tu hei nasio. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang tasdik, sudah beriman, sudah percaya lah. Bukan. Ya ayyuhan nas. Hei nasio. Kata ulama dalam kitab usul tafsir, kebiasaan khitab ya ayyuhan nas itu menjurus kepada perkara-perkara pegangan akidah, kepercayaan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ayo, akidah. Sesungguhnya kamilah yang menjadikan kamu daripada tu Adam dengan Nek Hawa. Benda gaib kita tak tahu.
Siapa yang boleh ada saksi bahawasanya dia hidup pada zaman Nabi Adam. Betul Adam tutup kita semua. Tahu? Tak ada khabar. Ghaibiyah. Kita akidah. Dan ini dipersetujui oleh seluruh manusia, melainkan pokok falsafah mengatakan teori Darwin. Seluruh manusia yakin bahawasanya kita ni Cina, Melayu, Sia, Boya, Arab, Amerika, gapo bangsa pun tu nenek hak dulu Adam, nek Hawa. Tu Adam, nek Hawa. Dia tak ada siapa dia boleh keling. Tu ada tu Melayu, nek Hawa tu Arab. Ada. Atau tu ada tu keling, nek Hawa tu Cina. Ada. Tapi setuju. Nah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum, dan kami yang merubahkan kalian. Nah, gitu. Khalaqa itu artinya menjadi daripada tak ada kepada ada. Kalau ja'ala itu dengan makna sayruratu syai', merubah rupa-rupa sesuatu. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami yang merubahkan akan kalian kepada pelbagai etnik, suku, kaum, bangsa, kabilahnya. Apa hikmah? Li ta'arufu la mulita'lil hikmah. Hikmahnya supaya kalian tu saling mengenali. Ai li tahabbu, supaya kalian saling mencintai. Min itlaqi sabab wa iradatin musabbab. Sebut sebab tapi naknya musabbab. Sebutnya orang panggil kenal supaya kalian kenal. Tapi apa yang orang panggil musabbab bagi kenal? Itu cinta, kasih. Bila kita kenal, kita kan kasih. Nah, al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah, kata orang tua-tua Arab. Pokoknya kenal, buahnya cinta. Kata orang tua-tua Melayu, tak kenal maka tak cinta. Cuma kalau kita kenal selain daripada Nabi Muhammad tu, kadang-kadang bila kita terlanjur kenal, jadi tak cinta pun ada. Kayak gitu. Terlanjur kenal. Sebab tu kenal selain daripada Nabi Muhammad itu tak sama dengan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kenal Nabi Muhammad, bertambah kenal, bertambah cinta. Nah, ziyadatul ma'rifah, ziyadatul mahabbah. Tapi kalau selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bertambah kenal barangkali boleh jadi kurang cinta. Boleh jadi. Nah, lebih teruk lagi kalau benci buah kayak gitu. Betul tak? Macam orang bini lah. Nah, orang kasih. Sebelum kasih dia, nah, ketuk gawe kasih dia, maka dia wangi belaka. Lepas akad nikah, gini natani Azia. Perangai lagu ni rupa-rupa ya. Kayak gitu. Makin kenal makin kurang cinta. Itu untuk selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk Nabi Muhammad tak, makin kenal makin cinta. Tapi hikmah dijadikan kita pelbagai bangsa, etnik, suku, kaum, ialah bukan untuk kita saling membenci bukan, tapi untuk saling kenal. Nah, untuk saling cinta dan mempelajari kelebihan mereka di mana, kekurangan kita di mana. Nah, yang gitu. Begitu juga tidak boleh membuat perbalahan perkelahian di atas nama agama. Wala tasubbul ladzina yad'una rabbahum wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Atau kama qala Allah fil Qur'anil Karim. Nah, jangan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain daripada Allah dan sesembahan yang mereka sembah. Jangan caci maki, jangan. Nah, jangan memperolok-olokkan agama orang lain. Jangan mencaci maki orang lain yang tidak beriman dengan agama kita, yang tidak seugama dengan kita. Jangan. Artinya Islam tu melarang kita membuat permusuhan kerana beza agama. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah tanpa
tanpa ilmu yang sebenar. Itu mendustakan, orang panggil buat menyakiti hati kita orang Islam. Kenapa? Karena terkadangnya kita dulu yang buat menyakiti. Itu agama Melayu kita. Jangan hina sembah dia, jangan hina agama dia, jangan. Adapun menyatakan kebenaran agama kita dan kebatilan agama mereka, itu boleh. Ya. Jangan pula di sana kata agama semua sama, jangan. Nah. Beza tu. Kita boleh menyatakan kebenaran agama kita dan kebatilan agama mereka. Boleh. Batilnya agama mereka di mana? Di mana? Di sini. Pegangan ini, itu dan ini. Boleh. Tapi mencaci maki, menghina-hina, itu tidak boleh. Nanti dia caci maki Allah, caci maki Rasulullah tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Tengok. Yang gitu. Allahu Akbar. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut nak balah dengan siapa Ustaz? Nabi Muhammad kata boleh. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat perkelahian, tidak boleh buat balah, tidak boleh gocok, tak boleh tomoi, tak boleh tumbuk, melainkan boleh 'ala zalimin, di atas orang yang melanggar kesepakatan bersama. Saya maknai seperti itu. Zalim itu artinya wada'u syai' fi ghairi martabatihi, meletak sesuatu tidak pada tempatnya. Kayak gitu. Jadi kalau orang pakai dalam bentuk kenegaraan, ini sudah ada kesepakatan. Gitu. Kita tu tidak dilarang oleh Islam untuk membuat sepakat dengan orang-orang bukan Islam dalam membina negara. Karena Rasulullah pun buat. Rasulullah pun buat orang pakai kesepakatan dalam membina negara dengan orang-orang yang bukan Islam. Dan syaratnya memang kita kena patuh syarat. Al-Muslim ala syuruti. Orang Islam di atas syarat yang mereka tetapkan. Melainkan syarat tersebut menghalalkan benda yang haram, mengharamkan yang benda halal. Baru terbatas syarat. Selagi mana tidak seperti itu, syarat boleh kita buat, tak ada masalah. Kita buat undang-undang rumah tangga. Anak tak boleh balik sebelum maghrib, mesti kena balik rumah sebelum maghrib. Itu dah ada dalam Quran hadis tak? Ada dalam Quran hadis tak? Ada. Anak-anak kita buat undang-undang kat rumah tangga kita, tak boleh balik, wajib kena balik ke rumah sebelum maghrib. Jangan balik selepas maghrib. Apalagi kalau lewat-lewat malam, kita denda, kita rotan dia, kita tak buka pintu rumah, biar tidur keluar rumah. Kayak gitu. Itu adalah Quran hadis tak? Ada dalam Quran hadis? Tak ada tu. Kalau anak kita tu bersifat, orang panggil buruh, membangkang, dia akan kata kepada, "Hei bapak guna undang-undang mana ni? Mana undang-undang Quran dan hadis yang menyebutkan kami sebagai anak-anak ni kena balik sebelum maghrib?" Ada dalam Quran hadis tak? Ini undang-undang yang bapak bikin, undang-undang taghut, kafir. Siap kita. Kenapa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum yang layak berhukum melainkan Allah. Benarlah kita. Jadi dalam Quran hadis, Quran 30 juzuk, hadis sunnah sittah di mana tak boleh balik lewat malam. Ada. Kita buat persatuan NGO ataupun ni PJK masjid, kenapa ada organisasi kan? Ada pengurusi, ada timbalan pengurusi, ada bendahari, ada mesyuarat agung setahun 2-3 tahun sekali, ada audit. Itu ada dalam Quran hadis tak? Ada dalam Quran hadis? Ada. Itu ambil mana tu? Tak ada dalam Quran hadis. Undang-undang mana dipakai bila mesyuarat agung minta audit? Kata audit ni ada dalam Quran hadis. Siap. Undang-undang tahu gitu. Boleh kita kata gitu. Pengurusi masjid kata pengurusi jangan buat ni benda-benda gini, tak ada dalam Quran hadis lah kan ni. Mari mana ni ada pengurusi, timbalan pengurusi, bendahari, AJK, pembahagian tu, pembahagian ni. Mana?
Kena ada audit account setiap tahun. Kena ada musyawarah agung pemilihan baru berapa tahun sekali. Itu di mana dalam Quran, dalam hadis. Kan kita kena pakai Quran hadis. Dusturuna Al-Qur'anu dusturuna. Kayak gitu. Betul tak? Di mana dalam Quran hadis ada? Jadi kalau tak ada, kenapa kalian membuat perkara yang tahu? Tahu lah. Boleh cakap gitu. Bukan seperti itu cara yang betul berfikir tentang Islam dalam berjamaah, berkelompok, berparti, ber-NGO, apalagi kalau bernegara. Bukan seperti itu. Ikutlah benar-benar cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menunggang bangsa dan tidak menunggang agama. Tidak. Nabi bila jadi pemerintah di Yathrib, Nabi tidak mempernamakan Daulah Quraisyah wal Arabiyah. Padahal Nabi Arab Quraisy. Betul? Nabi tak letak nama Daulah Quraisyah wal Arabiyah. Ketuhanan Arab, ketuhanan Quraisy. Ada. Dan Nabi juga tidak meletak Daulah Islamiyah, negara yang dibangsakan pada Islam. Tidak juga. Tapi bukan negara Islam atau Yathrib. Negara Islam yang pertama kata ulama sirah didirikan oleh Nabi, yaitu Madinatul Munawwarah. Nabi meletak nama Yathrib Madinatul Munawwarah. Apa Madinah? Yakni Nabi meletak nama itu melambangkan cita-cita visi misi Nabi kepada warga negara Madinah, baik muslim atau kafir non muslim, supaya mereka menjadi insan manusia yang mutamaddin, manusia yang membina peradaban, membina kemajuan dari segi thaqafah, ilmu, spiritual, tingkatkan intelektual, dan ilmu kemajuan dari segi hadarah, dari segi pertanian, perekonomian, perniagaan, bisnis, pertukangan dan sebagainya. Maju kedua-dua ni, maka dikatakan umat yang membina tamadun. Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Itu bahasanya kena seperti itu, bahasa politik. Bukan Madinatul Munawwarah, bandar yang bersinar-sinar. Pak sudah tak paham. Bahasa Madinatul Munawwarah itu bahasa politik, bahasa siasat syariah. Apa? Negara maju yang bergemerlapan. Itu maksud itu. Dan memang ulama-ulama kemudian daripadanya memahami cita-cita Nabi. Maka karena itulah peradaban itu dibina oleh ulama-ulama Islam. Cuba tengok. Yang mereka alat-alat modern zaman-zaman dulu. Pengasah siapa? Tokoh-tokoh muslim. Nih mikrofon ni, speaker, handphone, nih suara. Tahu di mana ni boleh mengembang suara? Itu daripada orang yang mengaji ilmu ilmu kalam, ilmu maqalatul asyar. Kenapa suara itu katanya dalam kitab-kitab tauhid, aradun yaqumu bil hawa. As-sautu aradun yaqumu bil hawa. Suara itu ialah arah yang menumpang pada jirim udara. Maka bermakna ini tidak kosong. Tidak kosong. Ada udara, ada jirim, ada zat udara. Yang mana suara kita bila keluar, ia menumpang pada jirim udara. Udara ni tersambung ke telinga orang mustami'in. Kalau gitu boleh dikembang luas. Jadilah anak-anak seperti ini. Mikrofon, speaker, telefon. Ini daripada pencetusnya ulama-ulama Islam dulu yang memahami visi misi Nabi, yaitu Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Itu cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin bangsa, memimpin negara, memimpin umat. Jadi pukul 9 lebih tadi, nak lagi kah? Cukup dah. Boleh lagi, kalau nak cerita lagi boleh lagi. Sampai pukul 10, pukul 11 pun boleh. Cuma takut ambil sore ya, tinggal pakai balik habis ini deh. Cuma yang ada pakai tak? Ada jam nasi? Tak ada? Ada. Kalau ada tak boleh kena berhenti lah.
Sejuk nasi marah dia malam makan tak sedap ni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat manfaat terutama untuk diri kita. Yang ni apa? Mencontohi Nabi, nak ikut Nabi. Pertama, kita tambahkan kenal dengan Nabi SAW. Tidak memada dengan ilmu akidah fardu ain tu, memang tak ada fardu ain. Itu kita kena ajar anak-anak kita, alimu auladakum bihubbin nabi. Ajarkan anak-anak kalian cintakan Nabi. Apa ajar anak cinta Nabi? Ajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah supaya mereka kenal Nabi SAW. Mereka kenal isteri-isteri Nabi. Mereka kenal sifat-sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh dan fatonah dan sebagainya. Itu fardu ain. Ditambah lagi 4 ilmu, sirah, syama'il, khosais, dalail. Mudah-mudahan bertambah makrifat kita dengan Nabi, bertambah kasih kita dengan Nabi. Bila bertambah kasih kita, cinta kita kepada Nabi, ringan untuk kita mutaba'ah, mengikut jejak langkah Nabi. Mengikut jejak langkah Nabi itu bukan semata jubah serban. Dah, itu kalau kita ikut plus, pahalanya tambah plus lagi. Yang dimaksud ikut tu, ikut akidahnya, syariatnya dan akhlaknya. Dan pasti memerlukan mujahadah. Dan di posisi manapun kita, sebagai rakyat, sebagai pemimpin, tok ngulu kampung, YB, hijau, besar ke nego ke apa, ke petani ke apa, tidak ada alasan kita tidak mampu mengikut Nabi SAW. Kaya, Nabi kaya, tapi kaya Nabi seperti tak ada. Kayak gitu. Lapar, miskin, ya Nabi miskin. Kadang-kadang tak berasak dapur, tak ada makan. Fa inni shaim, Nabi kaya. Kalau kita puasa, bahkan Nabi itu lebih parah menahan lapar terkadang dengan ikat batu 2-3 batu di perut. Kayak gitu. Nabi apa lagi? Seorang guru, ya. Nabi seorang pemimpin, ya. Nabi seorang businessman, ya. Tak ada alasan kita tu tidak mampu untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ikut kita dengan kadar keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita harap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu syafaatnya. Tidak ada apa-apanya kalau kita merasa kita berjaya mengikut Nabi. Aku hebat mengikut Nabi. Aku lebih sunnah. Aku lebih menyunnah. Orang lain semua bid'ah, dhalalah, finnar. Dia lebih menyunnah. Membuahkan takabur, sombong dalam jiwa dia. Tak ada. Sedangkan Nabi kata, syafaati haqqun li ahli kabair min ummati. Syafaat aku itu sebenar untuk yang mengerjakan dosa-dosa besar di kalangan umat aku. Maka kerana itu kita tu tidak boleh memandang rendah sesama umat. Kita tidak tahu bagaimana wujud jatuhnya seseorang itu di hadapan Allah akhirat esok dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pensyafaatnya. Maka kerana itu kita sama-sama mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan kita banyak berselawat, banyak mengaji tentang Nabi SAW dan mujahadah lawan nafsu kita untuk kita mampu mengikut perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kira cukup setakat tu 9 lebih ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat kebaikan untuk kita bersama. Yang buruk itu daripada kelemahan diri Allah sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin.